Fitnah untuk tutup kesalahan sendiri. Barisan Nasional BN hari ini menghantar surat tuntutan kepada Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Ahli Majlis tertingginya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kerana menuduh pendakwaan ke atas pemimpin partinya didalangi oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, tuduhan tersebut sangat melampau. Tuduhan ini adalah satu fitnah yang melulu, besar dan disengajakan untuk menutup kerosakan yang kini berlaku dalam PN sendiri. Ianya turut disokong oleh Ketua Penerangan PN Datuk Seri Azmin Ali yang menyatakan pendakwaan rasuah ahli PN dan PPBM adalah tindakan yang telah dirancang. Katanya menerusi satu kenyataan. Beliau melihat ia disengajakan untuk menutup kesalahan mereka sendiri. Melalui isi tuduhan ini jelas kelihatan bahawa kedua-dua individu utama dalam parti PN ini mencipta pelbagai alasan untuk menyembunyikan masalah korup dan rasuah yang ada dalam gabungan itu. Tindakan menuding jari dilihat seperti langkah yang biasa mereka untuk menutup kelemahan dan menjadikan diri mereka sebagai mangsa pendakwaan politik, sedangkan rakyat kini melihat yang dituduh adalah dari kepimpinan parti mereka sendiri. Syamsul Anwar menegaskan kedua-dua penama tersebut hendaklah menarik balik kenyataan mereka, memohon maaf secara terbuka dan membayar pampasan di atas fitnah yang dianggap beliau melampau. Fitnah liar ini tidak boleh dibiarkan berlarutan untuk dijadikan bahan menipu dan meloloskan diri daripada dakwaan terhadap kesalahan serta jenayah yang telah dilakukan. Datuk Seri Ahmad Zahid tidak pernah sesekali menyalahgunakan jawatan dan kedudukan untuk mendakwa pemimpin-pemimpin daripada PN dan fokus timbalan Perdana Menteri adalah menguruskan hal ehwal negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi hidup masyarakat desa, kata Ahli Parlimen Lenggong itu. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 20 Februari lalu dan didakwa atas pertuduhan meminta suapan wang daripada Liam Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Center Spine Road serti ke persimpangan lebuh raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang bernilai RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima suapan yang berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd untuk membantu syarikat tersebut mendapat surat setuju terima SST bagi projek yang sama. Sejurus selepas pendakwaan tersebut, Mahyadi melahirkan rasa kesal dan mendakwa kes mahkamah melibatkan pemimpin parti itu didalangi Zahid Hamidi. Hari ini Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih. Menerima sumbangan dana politik tiba-tiba telah menjadi satu kesalahan jenayah, ujarnya. Malah beliau berkata pendakwaan yang dibuat terhadap Bersatu itu adalah sesuatu yang sudah dirancang lebih awal. Kenyataan Mahyadin itu turut disokong Azmin kononnya untuk menutup kelemahan kerajaan perpaduan yang tidak mampu mentadbir negara. Selain Wan Saiful, seorang lagi yang didakwa ialah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut yang juga pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd Adam Radlan Adam Muhammad. Mengikut pertuduhan, Adam Radlan menerima suapan RM2 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya daripada Liang Tan Chuan sebagai upah membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara Selangor daripada kerajaan Malaysia bernilai RM141 juta. Tertuduh juga didakwa menerima suapan RM2.1 juta menerusi akaun sama daripada pengarah urusan MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd Mat Jusum Ahmad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan projek membina Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan Malaysia bernilai RM47.8 juta. Adam Radlan juga didakwa atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah berjumlah RM500,000 membabitkan projek sama. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan masing-masing mengikut Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama. Siasatan SPRM adalah berhubung penyelewengan projek program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau lebih dikenali sebagai
Jana Wibawa yang bernilai 7 bilion ringgit yang kini dibatalkan oleh Kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Anwar mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Salahuddin Hashim kerana memfitnah pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai Perdana Menteri paling teruk di Malaysia yang pendendam serta zalim. Bila terkena batang hidung sendiri, maka jadi dituding kepada semua pihak sehingga bertuli terhadap kerja keras yang dibuat oleh Kerajaan Madani lalu difitnah sebagai tidak ada apa yang dilakukan untuk membantu rakyat. Maaf, Jom Channel terpaksa ulang sekali lagi. Ketika Perikatan Nasional memegang Putrajaya, negara dikurung oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang. Kilang ditutup, perniagaan ditutup, banyak syarikat gulung tikar, rakyat hilang pekerjaan sampai kelaparan dan angkat bendera putih. Tidak kurang pula ramai yang putus asa dan mengambil keputusan membunuh diri. Akhirnya, Parlimen pun tutup. Ketika Parlimen ditutup, perbelanjaan kerajaan Perikatan Nasional tidak dapat dibahas. Dalam jawapan bertulis di Parlimen baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata beberapa senarai SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Wibawa membabitkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Beliau berkata sebanyak 56 projek mendapat surat terbabit dan keseluruhan projek itu bernilai 6.3 bilion ringgit. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender dengan terus, katanya, menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Untuk rekod, SPRM mengesahkan Mahyadin juga adalah di antara suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Jawablah di mahkamah, bukan merekayasa pelbagai fitnah untuk terus mengelirukan rakyat. Buat pemimpin Perikatan Nasional, hentikanlah memperbodoh rakyat kerana rakyat sentiasa memerhati